Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Hari ini cikgu akan memberi penerangan berkenaan dengan pentaksiran kegiatan kokurikulum PAJSK. Adakah murid-murid sudah arif dan tahu tentang pentaksiran dalam PAJSK? Kalau belum, mari dengar apa yang ingin cikgu sampaikan. Oops, sebelum itu mari kita layan dulu klip video ini. Jom. Murid-murid, adakah murid-murid sudah tahu apa bidang yang dinilai dalam PJSK, berapakah markah yang dinilai, perkara-perkara yang akan dinilai dalam setiap bidang tersebut, bagaimanakah murid boleh merancang sendiri program yang hendak disertai? Baik, cikgu akan terangkan satu persatu dalam video ini. Jom semangatkan diri, kita dengar penerangan cikgu tentang PJSK. Murid-murid, mari cikgu terangkan apa itu PAJSK dan bagaimana penilaian markah PAJSK dibuat. Apa itu PAJSK? PAJSK adalah pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum. Ia merupakan pentaksiran kegiatan kokurikulum sekolah yang merangkumi 3 aktiviti utama, iaitu kelab persatuan, pasukan badan beruniform dan sukan permainan. Penyertaan dalam ketiga-tiga kegiatan ini merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah seperti termaktub dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan Kurikulum Kebangsaan 1997 berkuat kuasa 1 Januari 1998, Akta Pendidikan 1996 Seksyen 18 dan 30. Ya murid-murid, banyak kepentingan daripada aktiviti ini, antaranya dia juga setara dengan aktiviti kurikulum dalam bilik darjah kerana peranannya sebagai penyumbang dan pelengkap kepada pengajaran dan pembelajaran murid serta pembentukan modal insan murid. Baik, ini cikgu beri contoh selip keputusan PAJSK di mana murid-murid akan perolehi pada hujung tahun. Baik, ada berapa bidang di situ dalam penilaian PAJSK. Kita tengok yang pertama, sukan dan permainan, kelab persatuan, badan uniform, ekstra kurikulum dan segak. Baik, kita lihat markah skor di sini yang cikgu merahkan ni. Ini skor bagi sukan permainan, ini pula skor bagi kelab persatuan dan ini adalah skor bagi badan uniform. Baik, seterusnya cikgu akan tunjukkan markah setiap bahagian PAJSK. Ini adalah paparan senarai markah murid. Ini adalah senarai nama murid di tepi ini. Dan kemudian kita ada berapa bidang yang tadi yang cikgu sebut tadi, iaitu kelab persatuan, sukan permainan, badan uniform, ekstra kurikulum. Baik, untuk ini contoh cikgu bagi markah di sini. Untuk kelab persatuan, sukan permainan dan badan uniform. Untuk pengetahuan murid-murid, hanya 2 bidang sahaja yang akan dipilih. Maknanya 2 markah yang tertinggi untuk ketiga-tiga bidang ini yang akan dipilih.
Kalau kita tengok di sini, markah apa yang paling tinggi untuk tiga-tiga bidang ini? Kalau di sini, kita tengok, okey, Kelab Persatuan, 22.73 markah. Kemudian, yang kedua tinggi ialah Sukan Permainan, iaitu 12.73. Jadi, untuk mengira markah GPA ini, dia mengambil markah KP, kemudian SP ditambah, dan kemudian markah ekstrakurikulam ditambah. Baik, bila ditambah ketiga-tiga ini, maka terhasillah markah untuk GPA, markah tahun semasa. Baik, di sini cikgu nak maklumkan kepada murid-murid, murid-murid perlu bijak memilih ataupun merancang bidang mana yang murid-murid perlu cebur diri. Contoh dalam kelab persatuan, sains, matematik. Contoh kalau murid minat kepada bidang sukan, murid-murid boleh mencebur banyak dalam bidang sukan. Contoh kalau murid minat dalam perkhemahan, badan uniform, murid-murid boleh kutip markah di situ. Bermakna dia akan pilih dua bidang yang tertinggi markah untuk dikira. Okey, seterusnya, komponen pentaksiran PAJSK. Yang cikgu sebut sebentar tadi, dia ada SEGA, dan bidang kurikulum ada 4, sukan permainan, kelab persatuan, badan beruniform dan ekstrakurikulum. Dalam setiap bidang ini 110 markah, 110 markah dan 110 markah. Ekstrakurikulum ada yang 10 markah. Baik, ini adalah perinciannya. Dalam setiap bidang ini dia ada elemen-elemennya, penyertaan, penglibatan, pencapaian, unit semualah. Okey, seterusnya pentaksiran PAJSK. Ada 3 yang tadi, pasukan badan beruniform, kelab persatuan, sukan permainan. Kita tengok bagaimana dia taksir. Okey, untuk pasukan badan beruniform PBB, kita tengok pembahagian markahnya. Baik, pembahagian markah terbahagi kepada 3, iaitu penglibatan 50 markah, penyertaan 40 markah dan prestasi 20 markah. Kita lihat pula perinciannya. Untuk markah penglibatan 50 markah, dia terbahagi kepada 4 komponen dalam ni, iaitu jawatan 10 markah, peringkat 20 markah, komitmen 10 markah, khidmat sumbangan 10 markah. Nanti kita akan bincangkan apa itu jawatan, peringkat, komitmen, khidmat sumbangan. Untuk penyertaan 40 markah, ini adalah komponen kehadiran. Kehadiran untuk perjumpaan aktiviti co-curriculum, 40 markah. Yang murid-murid hadir setiap hari Rabu petang, inilah kehadiran inilah yang diambil. Okey, seterusnya untuk markah prestasi 20 markah, ini adalah pencapaian pencapaian murid dalam aktiviti ataupun program ataupun pertandingan yang murid-murid telah sertai, 20 markah. Begitu juga dengan kelab persatuan, sama dia punya pecahan-pecahan markah, dan kemudian sukan permainan pun sama, sama seperti di atas. Okey, seterusnya, okey, kehadiran 40 markah, kalau kita tengok 40 markah ni adalah yang paling tinggi dalam elemen pentaksiran ini, tinggi markah 40 untuk kehadiran. Jadi murid-murid jangan lepaskan peluang miss untuk kehadiran, sebab dia tinggi markah di situ. Baik, seterusnya pentaksiran PAJSK juga. Okey, yang cikgu maklumkan tadi pada mula-mulanya. Baik, untuk pentaksiran kita ada berapa bidang? Yang pertama, pasukan badan uniform, kelab persatuan, sukan permainan. Ini yang pertama. Kemudian dia tambah dengan ekstrakurikulum, 10 markah. Dalam ekstrakurikulum ada perkhidmatan, anugerah khas, khidmat masyarakat, nilam, tugas-tugas khas. Yang nanti kita akan bincangkan, cikgu akan terangkan. Dan kemudian, daripada sini, peratus purata markah 2 subunit yang tertinggi. Bermakna yang cikgu bagi tahu tadi. Contoh kalau murid tu tinggi untuk kelab persatuan dan sukan permainan, bermakna inilah yang diambil markahnya, dan ditambah dengan markah ekstrakurikulum menjadi 10%, menjadi 10%. Inilah yang dibawa sebagai markah tahun semasa, GPA. Baik, kemudian seterusnya
Seterusnya murid-murid, pemarkahan PAJSK. Kalau kita tengok di sini, ini adalah pecahan-pecahan markah ya, yang cikgu cerita sebentar tadi. Dari segi penglibatan 50 markah, penyertaan 40 markah, prestasi 20 markah. Dalam penglibatan 50 markah, ada lagi perinciannya, iaitu jawatan sebanyak 10 markah, peringkat 20 markah, komitmen 10 markah dan khidmat sumbangan 10 markah. Sekarang kita akan, cikgu akan terangkan untuk markah jawatan 10 markah. Baik, murid-murid yang ada jawatan, Alhamdulillah. Baik, untuk elemen jawatan, kelab, satuan, sukan dan permainan. Okey, kalau murid-murid menjawat jawatan pengerusi ataupun kapten pasukan, ketua rumah, murid-murid akan perolehi 10 markah. Manakala naik pengerusi, penolong ketua, penolong kapten, setiausaha bendahari akan perolehi 8 markah. 10 markah ni markah penuh. Kemudian dia turun sikit 8 markah, penolong setiausaha 6 markah, ahli yang aktif ini 4 markah, dan ahli berdaftar, ahli biasa, ahli berdaftar ini 2 markah. Baik, seterusnya elemen jawatan untuk badan beruniform. Okey, kalau kita tengok untuk uniform, okey, kalau pengerusi, ketua PAK ni untuk pengakap, sarjan, TKRS, Mega Puteri, ini untuk Puteri Islam. Ini semua 10 markah, markah penuh. Bermakna kalau murid jawat jawatan sarjan TKRS ataupun ketua pengakap, ketua PAK, bermakna murid tersebut telah perolehi markah penuh 10 markah. Kemudian penolong ketua PAK, Korporal TKRS 8 markah, Puteri Magasari 8 markah. Kemudian 7 markah untuk ketua sekawan dan Korporal TKRS Puteri Bistaria 7 markah. Ahli yang aktif, dia masuk, kuis dia masuk, cikgu akan nilai sama ada ahli murid tersebut aktif ataupun tidak. Ahli yang aktif 4 markah, ahli yang berdaftar, ahli biasa 2 markah. Baik, ini untuk jawatan, manakala yang seterusnya, peringkat, peringkat 20 markah. Apa itu peringkat? Baik murid-murid, perhatikan apa itu peringkat. Elemen peringkat ini mengandungi apa? Baik, ini murid tersebut melibatkan diri dalam program, acara. Maknanya di peringkat, contoh daripada zon, daripada rendah sekali. Kalau murid tersebut melibatkan program di peringkat zon, bermakna dia akan perolehi 11 markah. Ini bahagian Sabah Sarawak 12 markah, ni negeri 14, kebangsaan 17, antarabangsa 20. Baik, kita tengok apa makna penglibatan. Ni penglibatan 1, penglibatan 2, penglibatan 3. Apa makna penglibatan? Kita tengok jenis penglibatan. Baik, jenis penglibatan kita tengok tadi, penglibatan 1. Penglibatan 1, apa dia tafsirannya? Murid yang didaftarkan sebagai atlet, peserta perkhemahan, kejohanan, kursus karnival, program pertandingan, bermakna dia sertai. Murid tersebut yang sertai menjadi atlet ataupun peserta. Itu adalah penglibatan pertama, penglibatan 1. Sebab tu markah dia tinggi. Kalau ikut zon 11. Kita tengok pula penglibatan yang kedua, penglibatan 2. Apa tafsirannya? Penglibatan murid dalam aktiviti seperti jawatan kuasa pelaksana, petugas teknikal, persembahan selingan. Seperti contoh, kalau satu-satu program ataupun acara dia tak sertai, tetapi dia menjadi jawatan kuasa dalam acara tersebut. Contoh membantu apa? Dari segi AJK keselamatan, ataupun AJK kebersihan, petugas teknikal, angkut barang, sediakan peralatan. Itu maksud dia. Sebab tu markah dia rendah sikit. Contoh untuk zon, 8 markah, untuk bahagian 9, negeri 10, kebangsaan 12, antarabangsa 15. Ini semua program-program peringkat ni lah, zon, peringkat bahagian, peringkat negeri, peringkat kebangsaan dan peringkat antarabangsa. Manakala penglibatan untuk 3, penglibatan 3, kita tengok tafsiran dia. Okey, penglibatan murid yang bersifat meramaikan majlis seperti penyokong, kumpulan sorak. Ini penglibatan 3. Sebab tu markahnya rendah sikit daripada yang sebelum ini. Okey, 4, 5, 6, 8 dan 10. Itu untuk peringkat. Untuk peringkat. Dan seterusnya, pemarkahan untuk komitmen 10 markah. Apa itu komitmen?
Okey, kita tengok elemen komitmen. Baik, komitmen ni menunjukkan apa? Dia punya sikap ataupun sifat dia, sikap murid tersebut kepada satu-satu pekerjaannya. Baik, kita tengok elemen komitmen. Yang pertama sekali, markah yang paling tinggi 3, yang kedua pun 3. Apa dia? Menunjukkan kepimpinan, mengurus aktiviti. Kemudian dia rendah sikit, markah 2, membantu guru, menjadi peralatan, mengemas peralatan, membersih kawasan, menempati waktu, menunjukkan minat, menunjukkan kesungguhan, mengikut arahan, mencuba, memberi kerjasama. Dan kemudian yang terakhir sekali, ini semuanya 2, semuanya 2. Dan terakhir sekali, cikgu tengok-tengok, menilai murid tersebut. Kalau yang atas semua ni tak ada, kemudian ada lagi lah nilai murni yang murid tu ada. Jadi cikgu pun letaklah 2. Ada nilai murni tersebut dalam diri murid tersebut. Ini semua dinilai ada dalam aktiviti utama, dalam kelab persatuan, dalam badan uniform. Contoh seperti dalam program perkhemahan, cikgu akan nilai. Contoh cikgu akan nilai dalam program perkhemahan tu, murid ni ada tak menunjukkan kepimpinan? Ada tak dia uruskan aktiviti? Cikgu bagi dia ketua untuk uruskan aktiviti untuk satu-satu slot. Ada tak dia uruskan? Ini macam membantu guru atau rakan. Ada tak dia bantu rakan yang dalam kesusahan, dalam contoh dalam kemalangan ke apa ke. Ni menyediakan peralatan, mengemas peralatan. Bila dah sudah program apa semua, membersihkan kawasan, selalu dalam perkhemahan membersihkan kawasan. Ini menempati waktu. Kalau kita buat perjumpaan aktiviti kurikulum, dia datang awal, tepat pada waktunya. Ini pun menunjukkan minat. Macam kita sekolah anjurkan kuis, anjurkan pertandingan, pelbagai pertandingan. Dia berminat, bermakna dapat 2 markah. Dapat 2 markah. Baik, kemudian itu berkenaan dengan komitmen. Komitmen 10 markah. Markah penuh adalah 10. Baik, yang seterusnya, okey, untuk makluman murid-murid, maksimum 4 aspek sahaja daripada 10 aspek yang dinyatakan. Ini ada 10 aspek. Yang dipilih hanyalah 4 aspek sahaja. Contoh cikgu akan pilih, okey, menunjukkan kepimpinan, mengurus aktiviti, membantu guru, menyediakan peralatan. Dah cukup 4. Bermakna 4 sahaja yang akan dipilih. Kalau ditambah ini 3 tambah 3 6, 6 tambah 2 8, 8 tambah 2 10. Bermakna cukup 10. Kalau cikgu nak pilih 2 pun, itu terpulang pada cikgu yang menilai. Contoh, cikgu pilih mencuba. Murid ni rajin mencuba. Yang lain-lain semua tak ada. Tapi ada daya mencuba. Murid tersebut ada daya mencuba. Kemudian memberi kerjasama. Bermakna murid tersebut dapat 4 markah. Okey. Seterusnya pemarkahan untuk khidmat sumbangan, iaitu 10 markah. Baik, ini banyak untuk elemen khidmat sumbangan. Kalau kita tengok untuk kelab persatuan, contoh kelab persatuan, bagaimana kita nak dapat 10 markah? Ni, murid yang didaftarkan sebagai atlet dan peserta program, khidmat sumbangan peringkat sekolah ni, peringkat sekolah, program yang dianjurkan di sekolah, dia jadi peserta. Dia jadi peserta. Kemudian dia melibatkan kemahiran khusus berkaitan aspek teknikal. Dia boleh jadi pengadil, jurulatih pasukan. Hebat. Ni 10 markah. Markah ni markah penuh. Okey, kemudian 8 markah. Dia turun sikit. Penglibatan murid yang terlibat dalam aktiviti seperti persembahan selingan. Bermakna program yang dianjurkan, murid tersebut sertai ataupun menyertai sebagai terlibat dalam persembahan. Okey. Yang seterusnya 5 markah. Apa dia punya tafsiran dia? Membantu dari segi menjayakan aktiviti kelab persatuan seperti mengambil bahagian dalam persembahan, kumpulan sorak, menyokong dan sebagainya. Ini 5 markah. Dan seterusnya untuk elemen khidmat sumbangan sukan permainan, sama juga seperti di atas. Kalau nak dapat 10, perlu sertai program tersebut sebagai atlet, peserta. Untuk dapat 10 juga perlu jadi jurulatih pasukan. Bermakna murid tersebut perlu mahir, ada kemahiran, ada ilmu dalam sukan permainan tersebut. Dan kemudian kalau 8 markah, murid tu terlibat sebagai peserta persembahan. Untuk 5 markah pula sebagai kumpulan sorakan dan sebagainya, sebagai pembantu-pembantu. Dan seterusnya untuk elemen khidmat sumbangan badan beruniform, sama juga seperti di atas. Kalau yang perkhemahan tu, kalau uniform, dia adalah peserta perkhemahan, 10 markah.
Dia hakim, pembantu jurulatih. Ini adalah yang mahir, yang ada ilmu. Okey, kemudian 8 markah, siapa? Penglibatan murid yang terlibat dalam aktiviti persembahan seperti yang tadilah. Kemudian 5 markah, tukang sorak, tukang membantu. Seterusnya, baik, untuk kehadiran, kehadiran 40 markah. Kita tengok elemen kehadiran. Baik, ini adalah bilangan perjumpaan aktiviti co-curriculum pada hari Rabu. Kalau ikut perkeliling ataupun yang selalu murid hadir, iaitu 12 kali. 12 kali setiap hari Rabu, setiap setiap bidang. Kalau kelab satuan bermakna perlu ada 12 kali perjumpaan. Kalau untuk ketiga-tiga bidang, kelab satuan, sukan permainan, kemudian badan uniform. Kalau 12 tambah 12 tambah 12 bermakna dalam setahun tu ada 36 kali perjumpaan aktiviti co-curriculum. Tetapi pada tahun ini satu-satu bidang tu hanya hadir sebanyak 5 kali sahaja. Bermakna jumlah semua 15 kali. Bermakna kalau murid tersebut hadir semua, bermakna dia telah mendapat markah penuh 40. Kalau macam tahun ini 2021, 5 kali perjumpaan, maknanya murid tersebut hadir penuh 5 kali. Ataupun 15 kali untuk ketiga-tiga bidang, bermakna dia dah perolehi markah kehadiran 40 markah. Elemen untuk pencapaian 20 markah. Kita tengok elemen pencapaian dalam pertandingan. Apa dia tu? Baik. Ini merujuk kepada satu-satu acara ataupun satu-satu pertandingan yang murid ceburi ataupun sertai. Sama ada di peringkat sekolah, zon daerah ataupun bahagian ni Sabah Sarawak, negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Kalau di peringkat sekolah tu, kalau macam murid tersebut sertai kuis online, dan dia mendapat Johan, bermakna dia perolehi 8 markah. Kalau dia dapat tempat kelima, 4 markah. Kalau dapat tempat ke-6 tak ada, tak ada markah. Dia sampai tempat kelima saja. Kalau dia sertai kuis online, pada tahun ini, kuis online peringkat kebangsaan, dia perolehi tempat ketiga, bermakna dia perolehi 15 markah. Markah penuh adalah 20. Ini adalah contoh dalam kelab satuan. Dia ada 3 bidang: kelab satuan, sukan permainan dan uniform. Bermakna kalau kelab satuan, kalau kelab satuan dia sertai kuis online matematik. Ini semua berkaitan dengan subjek kelab satuan. Subjek contoh STEM. Dia dapat Johan negeri, Johan negeri. Dia dapat 14 markah. Kemudian dalam uniform pula, dia sertai kuis online uniform, badan uniform. Dia mendapat tempat ketiga kebangsaan. Bermakna dia dapat 15 markah. Dalam sukan permainan pula, dia sertai kuis online untuk bola sepak, ataupun dia sertai sukan MSSD dalam membuat video kemahiran bola, dan dia ditabalkan sebagai naib Johan daerah. Bermakna dia dapat 10 markah. Dari situ kita kumpul lah. Dalam kelab satuan dia dapat sekian-sekian markah. Dalam sukan permainan dia dapat sekian-sekian markah. Dan dalam uniform dia dapat sekian-sekian markah. Kemudian kita tambah. Baik murid-murid, ini adalah contoh pengisian portal PIJSK yang guru-guru isi dalam portal PIJSK. Kalau kita lihat di sini, yang cikgu bagi tahu murid, ada berapa bidang ni: jawatan, peringkat, tahap pencapaian, komitmen, khidmat sumbangan, ni kehadiran. Ini semua kena tik ni. Contoh ni, ahli aktif 4 markah. Yang ni semua kena tanda. Ini tanda tadi lah ni. Dia ada markah-markah dia. Kalau kita dah tanda. Baik, seterusnya ekstra curriculum PIJSK. Ini bidang yang lain pula. Tadi 3 bidang. Bidang KP, kelab satuan, sukan permainan dan badan beruniform. Ini bidang ekstra curriculum. Apa ada dalam elemen perkhidmatan? Yang pertama. Baik, dia ada berapa elemen? Yang pertamanya elemen perkhidmatan.
Okey. Yang pertama sekali, nak dapat markah penuh, kena jadi ketua murid. Kena jadi ketua murid. Baik, ketua murid dapat berapa markah? 10 markah. Markah penuh ni. Nah, timbalan penolong ketua murid 8 markah. Ni ketua PRS, pengurusi badan-badan perkhidmatan 7 markah. Penolong ketua asrama, ini kalau duduk asrama 6 markah. AJK utama, badan-badan perkhidmatan atau pengurusan bendahari, setiausaha, penerima sijil, rencana selat, prosta, pengawal koperasi, ketua kelas, ketua tingkatan, 5 markah. Okey, ahli-ahli jawatan kuasa perkhidmatan dan sokongan, AJK kecil, ketua bilik, ketua dom, ni bukan ketua bilik rumah. Rumah kamu, siapa yang jadi ketua? Ayah mak kamu. Ni 3 markah. Ini yang paling sikit markah. Daripada 10 sampai 3. Seterusnya, kita tengok lagi elemen yang seterusnya. Yang kedua, elemen apa? Elemen anugerah khas. Baik, kita tengok apa ada dalam elemen anugerah khas. Okey, ini semua bidang kurikulum. Okey, yang pertama sekali, markah penuh. Anugerah Tunas Jaya Kementerian Wanita dan Kebajikan Masyarakat, 10 markah. Dan yang kedua, anugerah khas kurikulum dan sukan. Ni peringkat sekolah, peringkat daerah, peringkat negeri, peringkat kebangsaan. Kalau nak markah yang tinggi, bolehlah ni dapatkan anugerah khas kurikulum dan sukan peringkat kebangsaan, 10 markah. Kalau peringkat sekolah saja, 4 markah. Kemudian seterusnya, lain-lain anugerah penghargaan khas yang setara. Contoh, peringkat mana? Dia dapat anugerah apa? Dia dapat penghargaan khas apa? Benda ni semua kena ada bukti sijil. Bermakna murid-murid dapat anugerah ini berserta dengan sijil. Sijil adalah bukti kita masuk sesuatu bidang ataupun mendapat satu-satu anugerah. Kalau peringkat sekolah 3 markah, peringkat zon daerah 5 markah, peringkat negeri 7 markah dan markah penuh peringkat kebangsaan 10 markah. Kemudian seterusnya, penyertaan peringkat antarabangsa bukan anjuran KPM. Bermakna dia dapat peringkat gangsa, perak, emas, 3 markah, 4 markah, 5 markah. Baik, seterusnya, elemen seterusnya, yang ketiga, elemen khidmat masyarakat. Apa ada elemen dalam elemen khidmat masyarakat? Baik, di sini ada aktiviti kejiranan, bermakna murid tersebut ada membantu jiran, buat gotong royong. Ni yang kedua, aktiviti alam sekitar, membersihkan taman, membersihkan kawasan-kawasan kejiranan. Ini aktiviti bencana alam. Ini semuanya skornya 1. Kalau murid tersebut ada buat aktiviti kejiranan berserta tunjuk sijil, bermakna murid tersebut boleh dapat skor 1 markah. Kemudian dia dapat buat aktiviti alam sekitar. Kemudian dia ada buat khidmat jabatan. Kemudian dia ada buat aktiviti kerohanian di taman, di surau tempat dia tinggal ataupun di sekolah. Kemudian dia ada buat aktiviti insaniah. Ni menolong-nolong orang, jiran-jiran. Kemudian kalau dia buat ada aktiviti kebudayaan, kesenian, sama ada di tamannya ataupun di tempat tinggalnya ataupun di mana-mana, itu pun boleh dapat 1 markah. Baik, seterusnya, yang keempat, elemen program nilam. Ini adalah khas untuk murid yang mengikuti program nilam. Baik, apa yang ada dalam program nilam? Baik, kalau murid tersebut memperolehi 5 bintang, contoh 5 bintang, di peringkat sekolah dia perolehi 7 markah. Kalau peringkat zon daerah 8 markah, peringkat negeri 9 markah dan peringkat kebangsaan 10 markah. Kalau dia memerolehi 1 bintang saja, kalau peringkat sekolah 3 markah, kalau peringkat daerah 4 markah. Ikut pencapaian murid tersebut, ikut pencapaian murid tersebut untuk skor markah. Seterusnya, untuk elemen tugas-tugas khas, ini adalah elemen yang terakhir. Kita tengok apa yang ada dalam elemen tugas-tugas khas. Okey, markah yang tertinggi sekali ialah 7 markah. Kita tengok tafsiran dia, peringkat apa? Peserta atlet persembahan padang perarakan pembarisan kejohanan, sempena sambutan Hari Kebangsaan, peringkat kebangsaan, sukan C, sukan Asia, Hari Sukan Negara peringkat kebangsaan. Ini semuanya peringkat kebangsaan, peringkat yang tertinggi untuk memperolehi 7 markah ni. Kita tengok tugas-tugas khas. Ini bukannya sukan sekolah. Ini semuanya sukan-sukan
di peringkat yang tertinggi ya. Kemudian untuk 6 markah ni, skor 6 markah, peserta persembahan padang peralakan perbarisan sempena sambutan Hari Kebangsaan Hari Sukan Negara peringkat negeri ya. Kemudian yang kelima ni, skor untuk markah 5, sukarelawan, program sukan peringkat antarabangsa yang dianjurkan dalam negara. Manakala 4 markah ni, sukarelawan pertandingan pancarakan peringkat antarabangsa yang dianjurkan dalam negara. Kemudian yang paling rendah sekali 3 markah, penglibatan murid yang bersifat meramaikan majlis seperti menyokong, kumpulan sorak dan sebagainya peringkat antarabangsa yang dianjurkan dalam negara. Itulah tadi untuk elemen tugas-tugas khas. Bukan senang nak dapat markah. Ini semuanya penyertaan di peringkat negeri, peringkat kebangsaan, antarabangsa. Dan murid-murid harus ingat hanya markah tertinggi sahaja yang diambil daripada salah satu 5 elemen ini. Bermakna kita dah bincang dah tadi elemen 1, elemen 2, elemen 3, elemen 4 sehinggalah elemen 5, tugas-tugas khas. Murid tersebut perolehi markah yang tertinggi bagi satu elemen sahaja yang akan diambil. Contoh, dia perolehi markah tertinggi untuk elemen perkhidmatan. Contoh elemen perkhidmatan, dia adalah penolong ketua murid, 8 markah. Yang lain, elemen lain semuanya ada 2 markah, 5 markah, 7 markah. Jadi dalam sistem ini untuk ekstra curriculum, dia hanya ambil satu sahaja elemen yang tertinggi. Contoh kalau murid ni tertinggi dalam elemen perkhidmatan, dapat 8 markah, bermakna 8 markah untuk ekstra curriculumnya. Okey, nanti kita tengok macam mana markah dikira. Okey, itu sahaja untuk ekstra curriculum. Murid-murid, di sini cikgu akan memberi simulasi ataupun contoh pengisian untuk portal PIJSK, iaitu bidang pasukan badan beruniform. Dia ada 3 bidang utama, iaitu PBB, KP, Kelab Persatuan dan sukan permainan. Dia mengandungi 110 markah setiap satu. Dan di sini kalau kita tengok dari segi pecahan penglibatan, penyertaan, prestasi. Kalau dalam portal ni dia ada bahagian-bahagian sama seperti yang ni, sama seperti yang paparan slide PowerPoint. Dalam portal pun sama, cikgu buka untuk jawatan. Kita tengok dalam portal ni untuk jawatan. Kita boleh pilih kalau kita pilih ahli biasa, ahli mendata 2 markah. Dia tunjuk situ 2 markah. Kalau kita pilih pengerusi sarjan, ini untuk tunas kadet remaja, badan beruniform tunas kadet remaja. Kalau kita pilih sarjan pengerusi 10 markah, markah penuh. Jadi ini ikut murid. Dia ada jawatan apa. Kalau ahli aktif, ahli yang dia join macam-macam lah, dia sertai macam-macam dalam PBB, maknanya dia akan dapat 4 markah. Kalau ahli biasa saja, ahli biasa, dia dapat 2 markah. Markah yang paling rendah dalam jawatan. Dan kemudian kita pergi ke bahagian 2, iaitu peringkat. Peringkat ni dia ada sertai contoh program dalam tunas kadet remaja. Dia ada sertai apa? Contoh kawat kaki. Kawat kaki peringkat sekolah, dia ada penglibatan pertama. Penglibatan pertama ni tadi yang cikgu bagi tahu, apa dia? Penglibatan pertama dia jadi peserta lah. Kalau penglibatan kedua ni, dia sebagai pembantu dalam acara tersebut. Dia adalah ahli jawatan kuasa dalam acara kawat kaki. Contoh kalau perkhemahan tunas kadet remaja, kalau dia peserta peringkat daerah, dia ada 11 markah. Dia ada tunjuk 11 markah di bahagian atas. Kalau dia penglibatan 2, dia jadi apa? Dia jadi juru acara ke, untuk apa? Dia jadi pengurusi majlis ke, untuk apa aktiviti camp ke apa ke. Dia dapat 8 markah. Kalau penglibatan ketiga ni dia sebagai sokongan saja. Dia bagai tukang sorak, dia dapat 4 markah kalau bahagian zon. Kalau bahagian sekolah tak ada. Kemudian untuk tahap pencapaian, yang ketiga tahap pencapaian. Ini untuk pertandingan-pertandingan acara. Kalau peringkat sekolah, kita tik saja, dia dapat johan sekolah, peringkat sekolah, dia akan dapat 8 markah. Ada tertera di atas ni 8 markah. Kalau dia naik johan untuk pertandingan, ni.
Dia ikut keadaan ni yang peringkat kat atas ni Okey. Ni kalau yang keempat selepas jawatan, peringkat, tahap pencapaian, komitmen. Komitmen. Contoh cikgu ada isi ni menunjukkan kepimpinan. Contoh dia sebagai ketua. Mestilah menunjukkan kepimpinan kan. Lepas tu dia boleh menguruskan aktiviti. Dah 6 markah. Lepas tu dia boleh membantu guru. 8 markah. Ni 2 markah ni lepas tu dia maksimum boleh isi 4 boleh isi 4. Dah 10 markah, markah penuh. Kalau lah dia cikgu menilai dia boleh hanya ini saja. Dia boleh memberi kerjasama. Dapat 2. Lepas tu cikgu pun menilai lagi dalam program-program sekolah kan. Dia rajin mencuba kan. Kuis online apa semua cikgu bagi, kemudian dia cuba walaupun salah semua ke betul sikit je, tapi dia rajin mencuba. Maknanya cikgu pun tik untuk mencuba, dapat lagi markah kan. Kemudian seterusnya khidmat sumbangan. Cikgu akan tik dekat mana yang dia boleh dapat markah. Contoh cikgu tik dekat peserta perkhemahan. Ya Allah, 10 markah penuh kan. Ataupun cikgu tik yang di bawah, membantu dari segi menjaga aktiviti pasukan berwarna uniform. Ni. Okey. Kemudian untuk kehadiran aktiviti co-curriculum untuk badan uniform. Kalau tahun ni 5 kali sahaja dah markah penuh 40. Kalau kita buat 1 kali je, dia hadir 1 kali je 8 markah. Baik, di sini di bawah ni ada markah elemen dan markah peratusan. Inilah markahnya. Markah elemen, markah peratusan. Markah elemen, kita tengok markah peratusan 30. Kita dah tik semua ni, bermakna kita murid tersebut dapat 30 markah daripada berapa markah? 33 tu daripada 110 markah. Sebab apa? Sebab untuk sukan permainan, kita tengok slide PowerPoint untuk pasukan berwarna uniform satu bidang ni 110 markah. Kalau kita tengok dekat bawah ni, markah elemen dia 33 daripada 110 markah. Jauh tu. Kalau kita nak markah yang tinggi, bermakna kita bolehlah kita bolehlah ambil markah dekat sini. Okey, sebagai setiausaha kan. Ini pelantikan waktu mesyuarat agung. Kemudian untuk peringkat, kita sertai acara apa? Banyak yang pertandingan bukan pertandingan, yang acara-acara yang kita sertai, peringkat kebangsaan kita boleh buat, kita boleh sertai. Mungkin kita di penglibatan yang ketiga, walaupun kita tak sertai tapi kita ikut menolong membantu, itu pun dah 6 markah. Okey, yang seterusnya ini yang tahap pencapaian untuk pertandingan. Untuk pertandingan bermakna kita ada sertai video kemahiran MASD. Yang ni untuk uniform, untuk uniform. Okey. Bermakna kita sertai video contoh dalam pengakap, kita sertai kuis online ataupun kita sertai webinar. Webinar tentang kehidupan alam sekitar semua tu kan. Kita boleh letak bahagian kebangsaan, ataupun kuis-kuis online, uniform. Kalau tak ada, kosong kan. Okay, komitmen, ini perlu ambil semaksimum yang mungkin, semaksimum yang boleh. Kita ambil 4 terus. Bukan kita boleh ambil, cikgu yang menilai. Okay, khidmat sumbangan untuk murid lah. Khidmat sumbangan ini macam aktiviti kejiranan, khidmat sumbangan. Baik, untuk kehadiran dan seterusnya. Kemudian kita pergi ke pentaksiran ekstra kurikulum. Ada berapa tadi bidang dia? Ada berapa? Perkhidmatan, anugerah, khidmat masyarakat, program nilam dan tugas-tugas khas. Ada 5 elemen. Baik. Daripada 5 elemen ni, hanya satu sahaja yang terpilih untuk dikira markah yang paling tinggi. Contoh cikgu beri, contoh dia sebagai penolong ketua murid. 8 markah, 8 markah, diperoleh 8 markah. Untuk anugerah khas, dia tak ada apa. Dia tak menyertai apa dan dia tidak dapat anugerah khas apa pun. Jadi, kosong kat situ. Untuk khidmat masyarakat, kita boleh isi sehingga 4. 1, 2, 3, 4. Okey, 4 markah di situ.
Kalau tadi jawatan perkhidmatan boleh dapat 8 markah dan khidmat masyarakat 4 markah. Kemudian untuk program nilam, okey, murid ni dia boleh dia memang dapat untuk apa? Bintang-bintang nilam lah. Dia boleh sampai ke peringkat negeri, dia boleh sampai ke peringkat okey, zon lah, zon. Zon atau zon untuk 4 bintang, 4 bintang maknanya dia dapat 7 markah. Okey, untuk tugas-tugas khas, katakanlah dia terlibat untuk meramaikan majlis seperti menyokong kumpulan seorang. Untuk yang ketiga ni, untuk yang terakhir, bermakna dia dapat 3 markah. Okey, daripada tugas-tugas khas 3 markah, program nilam 7 markah, khidmat masyarakat 4 markah dan perkhidmatan 8 markah. Dia akan pilih yang paling tinggi, 8 markah. Okey, kalau kita tengok dekat bawah sekali, skor aktiviti ekstrakurikulum 8 markah. Bermakna satu sahaja yang dia ambil. Bermakna dari sini murid-murid boleh dah tengok yang mana yang boleh merancang, bidang mana yang, bahagian mana yang murid-murid boleh ambil bahagian. Okey, itu sahaja untuk ekstrakurikulum. Demikian tadi penerangan yang disampaikan oleh cikgu. Diharapkan semua murid dapat manfaat daripada apa yang cikgu sampaikan. Moga murid-murid mendapat semangat untuk menyertai apa-apa program ataupun acara pertandingan yang dianjurkan, sama ada peringkat sekolah, daerah, negeri, kebangsaan ataupun antarabangsa. Sekian daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.